Macam mana belajarnya macam ni. Saya suka juga nak sebut, kita ni tuan-tuan, guru tu penting tuan-tuan. Saya nak cerita sikit lah. Sebab kita ni tak ada, kita ni tak hormat guru. Istimewa pada zaman sekarang. Saya bawa tuan-tuan dua cerita, sebab saya nak kaitkan dengan apa yang ada pada zaman sekarang. Satu orang perempuan menghantar, tuan-tuan ambil lah kisah ni, ambil pengajaran dari kisah ni. Satu orang perempuan menghantar anak dia belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia hantar anak dia mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, sebab Syekh Abdul Qadir Jalani terkenal dengan wali, terkenal dengan seorang wali besar, sufi, alim dua mazhab, berfatwa dengan dua mazhab. Tuan-tuan, suka saya nak sebut tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan dengar ada orang sekarang cakap dia mahir, dia alim empat mazhab, tak usahlah percaya. Nak jadi alim empat mazhab, kena jadi mujtahid dulu. Kena jadi mujtahid, paling tidak pun mujtahid fatwa. Tempoh hari saya dah sebut kan, tempoh hari dia punya pangkat-pangkat ulama tu, kalau tuan-tuan masih ingat lah. Tak tahulah ke orang baru ke orang lama. Kalau yang pernah datang tahulah, tapi kalau yang baru-baru datang memang tak tahulah. Tapi pangkat-pangkat tu, nak tahu orang kalau nak jadi nak mahir empat mazhab, dia sekurang-kurang kena masuk dekat mujtahid fatwa. Maksudnya sekurang-kurang kena dekat ashabul wujuh. Itu mula-mula sekali dia nak mula kenal fatwa. Jadi nak sampai kepada ashabul wujuh tu nak kena hafal lebih daripada 300,000. Jadi kalau nak jadi orang yang boleh alim empat mazhab, kena lepas 3,000 hadis dulu. Jadi jangan pandai-pandai, oh saya dah belajar banyak kitab, dah belajar fikih muqarin, kita dah belajar, kita pun kata kita alim empat mazhab. Tidak. Jadi saya nak sebut Syekh Abdul Qadir, dia fatwa dua mazhab. Jadi dia boleh berfatwa dua mazhab. Maksudnya dia bukan calang-calang orang. Dia pun dua mazhab je, tak ada pun empat mazhab. Dua mazhab je. Jadi oleh kerana alim dia dan oleh kerana sufi dia, orang pun berkenan hantar anak supaya dipimpin, supaya anak tu pun jadi wali juga, supaya jadi sufi juga, supaya jadi alim juga. Dia hantar anak dia tu kepada Syekh Abdul Qadir. Bila dihantar kepada Syekh Abdul Qadir, sampai satu tempoh yang lama, dia pun rindu pada anak dia, dia ziarah. Bila dia ziarah kepada anak dia tu, dia tengok-tengok anak dia tu duduk dalam kubur. Asrama dia kubur. Kita asrama ada aircon. Tak adalah aircon agaknya kan? Ada kipas lah, ada kipas. Asrama kita, ini asrama budak ni kubur. Dalam tu dia duduk, dalam tu lah dia menghafaz kitab dia, dan dalam tu lah dia makan roti kering. Jadi bila mak dia sampai, mak dia tengok anak dia teruk macam ni, mak dia pun masuk dalam zawiyah, tengok Syekh Qadir makan ayam. Dia kata, aku menghantar anak aku supaya kau pimpin, bukan supaya kau seksa. Engkau makan sedap-sedap, anak aku makan roti kering. Dia kata gitu. Jadi Syekh Abdul Qadir kata, wahai ayam, kan tadi dia makan ayam kan? Ayam tu dah tinggal tulang. Dia kata, wahai ayam, dia kata, hiduplah engkau dengan izin Allah. Ayam tu hidup, terus jalan ayam tu. Alhamdulillah, katanya hidup semula, kata dia. Hidup, jalan ayam tu. Bila jalan ayam tu, Syekh Abdul Qadir kata, jikalau anak kau sudah boleh buat seperti mana yang aku buat, baru dia boleh makan seperti mana yang aku makan. Sekarang ambillah anak kau, bawa pulang. Mak tu merayu-rayu, ambillah balik anakku, ambillah, terimalah balik anak saya. Tak, Syekh Qadir kata, futuh dia sudah tertutup. Sebab jahat adab mak dia. Keberkatan daripada guru tu untuk murid tu, padahal murid tu salah ke tak salah? Murid tu elok taat setia je, tapi sebab mak dia, apa engkau buat dekat anak aku? Guru tu kata, Syekh Abdul Qadir kata, bawa balik anak kau, sebab keberkatan dia sudah terputus. Bawa balik, memang tak dapat dah lepas tu. Jadi dia kena cari guru yang lain yang boleh buka balik futuh budak tu. Satu saya kata, berguru ni penting tuan-tuan. Tanpa guru kita sesat lah. Kemudian satu lagi kisah, seorang pakcik pula juga menghantar anak dia kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Bila menghantar kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, kebetulan Syekh Abdul Qadir Jalani dia ada seorang jiran yang hasad. Ada jiran yang hasad. Jadi dia tengok Syekh Abdul Qadir ni popular sangat ni kan, ramai pula orang hantar-hantar anak ni kan. Jadi dia pun tengoklah nak cari point apa yang salah, apa yang Syekh Qadir ni ada salah, nak viralkan. Jadi dia pun korek dinding rumah Syekh Qadir. Bila dia korek dinding, dapatlah dilihat apa yang Syekh Qadir buat. Jadi bila dia tengok, oh rupa-rupanya Syekh Qadir ni jadikan budak tu orang gaji je, tukang pasang lampu, tukang hidang makanan, tukang susun itu, tukang bawa air. Saya sebut yang bawa air ni, cerita ni begini.
Kita zaman sekarang kita tak nampak tuan-tuan. Sebab zaman sekarang bila kita tekan satu switch elektrik, kita pakai elektrik kan. Jadi bila tekan satu semua hidup. Zaman dulu pakai minyak. Jadi kalau ada lampu 100 lampu kena tuang. Jadi memang macam orang gaji lah, macam hamba. Jadi bila dia tengok anak dia tu jadi macam orang gaji, marah dia. Bukan marah. Dia tengok, oh ini budak ni, oh anak pakcik ni, dia kata. Anak pakcik, anak apa dia kata, anak orang ni, dia jadi hamba. Jadi dia pun pergi cari bapak budak tu. Sebab dia jiran ni tadi hasad. Jadi jiran tu cari bapak budak tu. Bila cari bapak budak tu, dia pun cakap pakcik bawa baliklah anak pakcik. Dia bukan belajar pun dekat Syekh Kadir tu. Dia tu duduk dekat Syekh Kadir tu hanya jadi orang gaji, jadi khadam, tak belajar pun kan. Baik pakcik bawa balik. Jadi pakcik tu pun marah sebab anak dia buat begitu. Dia ambil anak dia. Bila dia ambil anak dia, dia kata dekat Syekh Kadir, aku nak bawa balik anak aku sebab anak aku tak belajar sini. Syekh Kadir kata, tafadhal ambillah. Marhaban, ambil. Bila dah dia ambil anak dia, dalam perjalanan ditanya anak dia. Wahai anak, dia tanya, apakah jawapan bagi masalah ini? Jadi kata budak tu, kalau masalah ini ayah, dia kata fatwanya begini. Ayah dia tanya lagi, apa jawapan bagi masalah ini? Anak dia cakap, jikalau masalah ini ayah, fatwanya begini. Kalau masalah ni fatwanya begini. Kalau masalah ni fatwanya begini. Jadi ayah dia sekarang dah bersalah. Sebab nampak anak dia maksudnya macam belajar, macam alim lah, macam belajar. Macam mana budak tu boleh jawab? Jadi ayah dia nak hantar balik, hantar kat Syekh Kadir. Syekh Kadir kata bawa balik. Juga Syekh Kadir kata futuh budak tu setelah tertutup sebab jahat adab ayah dia. Jadi nampak tuan-tuan. Jadi saya